Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan OUM. Saya Norema binti Muhammad Nasir, nombor matrik 8902170654360001. Untuk tugasan pengenalan komunikasi kod ABCC 1103, saya akan menerangkan mengapa komunikasi yang berkesan penting dalam media sosial dan juga organisasi. Saya juga akan membincangkan tentang dilema etika dalam media sosial dan cara-cara untuk menyelesaikannya. Komunikasi yang berkesan adalah amat penting untuk organisasi dalam era digital, terutama apabila ia berkait dengan media sosial. Bagi poin yang pertama, iaitu meningkatkan pelibatan pelanggan dan pengurusan reputasi jenama. Kita ambil contoh Malaysia Airlines iaitu MAS secara berkesan menggunakan platform media sosial seperti Twitter dan juga Facebook untuk berinteraksi dengan pelanggan, menangani soalan dan juga aduan-aduan serta mengemaskini jadual penerbangan mereka. Poin yang kedua adalah kerjasama, dalaman dan komitmen kaki tangan. Contohnya, kita sedia maklum Petronas, sebuah syarikat minyak dan gas multinasional yang berpusat di Malaysia menggunakan sistem Microsoft Teams dan juga Yammer. Petronas juga mewujudkan rasa komuniti di kalangan pekerja dan mempromosikan penyertaan pekerja dengan menyediakan kemas kini kerap daripada pengurusan pihak atasan. Poin yang ketiga ialah komunikasi ketika krisis dan menguruskan pemangku kepentingan. Kita ambil contoh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM menggunakan WhatsApp dan juga laman media sosial lain untuk menyebarkan maklumat yang betul, memberi arahan dan juga mengemaskini mengenai virus semasa pandemik COVID-19. Topik yang kedua iaitu dilema etika semasa dalam komunikasi media sosial. Dilema etika dalam komunikasi media sosial di Malaysia melibatkan beberapa isu yang memerlukan perhatian serius. Untuk mengatasi masalah etika ini, ia memerlukan usaha sama dari pelbagai pihak termasuk pengguna itu sendiri, pihak berkuasa, organisasi masyarakat dan juga platform media sosial. Antara dilema etika dalam media sosial ialah pertama, kebimbangan privasi. Orang mungkin akan bimbang apabila ia melibatkan privasi iaitu maklumat peribadi yang mereka posting di media sosial. Contohnya, kebocoran maklumat, akses haram kepada maklumat peribadi dan eksploitasi oleh pihak ketiga. Poin yang kedua ialah ketidaktepatan informasi dan juga berita palsu. Kerana maklumat dan berita palsu juga boleh menyebabkan kebingungan yang meluas dan manipulasi pendapat awam di media sosial. Poin yang ketiga ialah buli cyber dalam talian. Mereka yang tertakluk kepada tingkah laku berbahaya oleh orang lain di platform media sosial boleh menjadi mangsa cyberbullying dan penganiayaan dalam talian yang boleh menyebabkan ketidakselesaan psikologi dan juga kecederaan. Bagi menangani kesukaran etika tanpa mengganggu komunikasi yang berkesan, pertama, literasi media dan pemikiran praktikal. Penting bagi kita untuk belajar bagaimana untuk berfikir secara kritis bagi menilai kebenaran dan keaslian maklumat di media sosial. Kedua, mengenai perlindungan data dan privasi. Kita perlulah berhati-hati apabila mendedahkan maklumat peribadi di media sosial dan menggunakan tetapan privasi untuk menghadkan apa yang dilihat dan juga menggalakkan pengambilan undang-undang dan peraturan perlindungan data yang lebih ketat untuk melindungi hak privasi dalam talian. Poin yang ketiga ialah pengesahan fakta dan perkongsian yang bertanggungjawab. Kita kena pastikan bahan yang kita nak post ataupun yang kita nak share tu mestilah asli dan tepat sebelum hantar ke mana-mana platform media sosial dengan memeriksa di laman web pengesahan fakta dan sumber yang boleh dipercayai. Untuk menyelesaikan isu-isu etika ni ialah pertama, kempen untuk pendidikan dan kesedaran.
kita boleh membangunkan dan melaksanakan inisiatif kecerdasan media dan digital dalam perkongsian bersama agensi kerajaan, agensi bukan kerajaan dan juga institusi pendidikan. Mereka juga boleh merencanakan persidangan, seminar dan juga kempen kesedaran. Poin yang kedua ialah memperketatkan penguasaan undang-undang dan peraturan. Kerajaan perlu menggalakkan peraturan yang lebih ketat di media sosial untuk menangani isu-isu cyberbully, salah informasi dan juga privasi data. Yang last sekali ialah sokongan dan keterlibatan masyarakat. Kita perlulah mencipta persekitaran dalam talian yang mesra di mana orang boleh mengekspresikan diri dan meminta bantuan apabila mereka menghadapi masalah moral. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.